أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنهزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Khutbah pada hari ini bertajuk tubuh sehat, hidup berkat. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terpilih untuk melaksanakan solat Jumaat pada hari ini. Ketahuilah bahawa terdapat ramai lagi umat Islam yang bercita-cita untuk melaksanakan solat Jumaat tetapi tidak dapat melaksanakannya kerana perintah kawalan pergerakan bersyarat ini yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Maka kita terpaksa melaksanakan solat dalam beberapa garis panduan dan ketetapan yang telah ditetapkan. Setengah-setengah masjid dan surau, AJK saja yang boleh semayang. Hari ini kita telah melihat bahawa lebih daripada 3,000 orang terkena dengan COVID-19. Islam bukan semata-mata agama yang merangkumi aspek peribadatan semata-mata, bahkan Islam merupakan satu cara hidup lengkap kehidupan manusia termasuk kerohanian, ekonomi, politik, sosial, kesenian, ketenteraan dan tidak terkecuali berkaitan dengan sukan. Islam menekankan kehidupan yang seimbang dari segi mental, rohani dan emosi. Seimbang dari segi pembahagian masanya. Allah SWT yang maha tahu akan keadaan kita sebagai hamba-Nya. Kerana itu Allah SWT menyatakan bahawa Islam sahajalah satu-satunya cara hidup yang baik yang diredainya. Allah SWT berfirman, Inna dina indallahi Islam. Maksudnya sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-19. Sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT, Islam menuntut umatnya untuk memiliki tubuh badan yang sehat supaya dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini. Dengan melaksanakan syiar Islam, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya secara berterusan. Kita hendaklah sabar dalam mematuhi perintahnya, mentaati larangannya, sabar juga dalam menerima segala ujian dan sabar juga dalam mencapai kita punya mengejar cita-cita kita. Apabila seorang Muslim itu sehat, dia mempunyai kekuatan dan kemampuan tubuh yang cergas, serta fikiran yang cergas untuk apa? Untuk dia melaksanakan apa-apa sahaja kewajipan dan tanggungjawab yang telah dipikulnya. Namun harus diingat, hendaklah bersukan. Biarlah kita menurut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Jangan kerana terlalu mengikut arus kemodenan, kita meninggalkan nilai-nilai Islam dengan memakai pakaian-pakaian yang ketat dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Rasulullah SAW telah menyatakan tentang kelebihan memiliki tubuh yang sehat dan kuat sebagaimana yang dalam sebuah hadis, Al-mu'minil qawiyun khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaif. Mafhumnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga dalam beberapa hadis lain menekankan tentang kelebihan untuk belajar berenang, memanah dan menunggang kuda. Ya, bangsa-bangsa yang kuat seperti bangsa Mongol yang menakluk seluruh dunia, mereka ini adalah orang-orang yang sentiasa cergas, sentiasa menunggang kuda dan memanah, dan mereka belajar juga berenang. Mereka memakan makanan yang fresh, sehat, makanan yang segar-segar.
Maka sebagai umat Islam, jika kita berkemampuan, berusahalah untuk mempelajari ketiga-tiga sukan ini kerana ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Belajar sukan, berenang, memanah dan menunggang kuda, sebab di akhir zaman nanti apabila berlaku komet melanggar bumi, maka segala sistem elektromagnetik, pistol, senapang, kereta kebal, kapal terbang semua tak boleh terbang. Maka kita terpaksa menggunakan senjata-senjata ataupun menggunakan pertahanan melalui green technology, ya, memanah, menunggang kuda, ya, menggunakan solar. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara dasarnya kita memahami bahawa memiliki tubuh badan yang sehat merupakan satu tuntutan dan sunnah dalam Islam. Kesihatan adalah aset yang terbesar setelah iman. Kita kena ingat itu. Apa juga tindakan kita, jika dilaksanakan mengikut kaedah dan cara yang betul, maka ia akan mendatangkan keberkatan dan kebaikan kepada kita. Jika sebaliknya, pasti ianya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita melaksanakan sebarang aktiviti sukan, beberapa perkara perlu kita perhatikan. Yang serius antaranya, kita kena perhatikan perkara-perkara yang serius, yang tidak melanggar syariat, seperti memastikan niat yang betul. Niat kita untuk sihat, niat kita untuk kita beribadat kepada Allah SWT. Yang kedua, memakai pakaian yang menutup aurat. Ya? Tidak memakai pakaian ketat dan tidak menutup aurat, seluar pendek dan sebagainya. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Yang keempat, bersukan mengikut kadar kemampuan dari segi ekonomi dan fizikal. Jangan ambil sukan yang mahal-mahal, sukan golf, main judi dalam bersukan. Yang kelima, menjauhi perkara yang boleh mengancam keselamatan diri sehingga diri sendiri dan orang lain. Kalau nak pakai bersukan bertinju, gunakan mouth guard. Di dalam dentistry, dia ada mouth guard yang kita dapat protect. Kalau nak bersukan payung terjun, paratrooper, komando, kerja-kerja yang berisiko tinggi, pakailah PPE, protective equipment, ya, personal protective equipment seperti mouth guard yang boleh didapati di klinik-klinik pergigian. Dalam mendapati pandemik COVID-19 ini juga kita terlebih lagi perlu menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kendiri dengan lebih teliti. Seiring dengan itu juga, sama-samalah kita semua bertaubat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala maubak ini. Laksanakanlah aktiviti sukan mengikut etika yang telah digariskan oleh Islam. Jadilah Muslim yang kuat, cergas. Ingatlah bahawa Muslim yang kuat itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun harus diingat, bersukan biarlah menurut syariat agar hidup kita menjadi berkat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan donkan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maksudnya, dan sesiapa yang berpaling engkar daripada ingatan dan petunjukku, maka sungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Taha, surah yang ke-20, ayat yang ke-124. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.